00707031. Okey, hari ini saya ingin membentangkan tentang laporan bertulis mengenai tajuk sejarah kewujudan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Yang pertama ialah definisi perlembagaan. Perlembagaan merupakan prinsip-prinsip asas yang menentukan cara sesebuah negeri itu diasaskan dan diperintah seperti yang termaktub dalam undang-undang adat atau peraturan yang lazim. Okey, yang seterusnya ialah peranan perlembagaan. Yang pertama ialah mewujudkan pemerintahan yang adil. Kewujudan perlembagaan dari segi sejarah bertolak ansur antara kaum dalam beberapa perkara seperti hak istimewa orang Melayu, bahasa Melayu, agama Islam dan lain-lain lagi. Yang kedua ialah mengelakkan penyalahgunaan kuasa dan mengawal pergerakan kerajaan dan rakyat. Keadaan ini secara tidak langsung akan membentuk pembahagian kuasa dan dapat mengelakkan daripada demonstrasi kuasa oleh sesuatu pihak. Yang ketiga ialah alat penyelesaian masalah. Perlembagaan sesungguhnya telah menjadi undang-undang tertinggi negara dan menjadi rujukan utama dalam penggubalan undang-undang persekutuan dan negeri. Yang keempat ialah mengekalkan riwayat negara bangsa. Pembentukan perlembagaan akan mengekalkan identiti negara bangsa Malaysia kerana melalui perlembagaan sistem pentadbiran dan perjalanan undang-undang negara dapat dilaksanakan. Yang kelima ialah menjaga kestabilan negara. Sesungguhnya perlembagaan telah berjaya dibentuk keamanan dan kestabilan negara. Okey, yang seterusnya ialah konsep ketertinggian perlembagaan. Yang pertama ialah perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi. Yang kedua ialah menjadi punca kepada semua undang-undang. Yang ketiga, semua undang-undang tidak boleh bercanggah dengan perlembagaan. Yang keempat, undang-undang tersebut akan terbatal jika tertangguh dengan perlembagaan. Yang kelima, membantu kerajaan persekutuan menjalankan kuasa pemerintahan dengan licin. Yang keenam, mahkamah mempunyai kuasa membatalkan sesuatu undang-undang yang digubal oleh Parlimen. Yang ketujuh, walaupun YDPA merupakan ketua negara yang di-Pertuan Agong merupakan ketua negara, baginda juga tertakluk kepada perlembagaan. Yang kelapan, tidak ada sebarang institusi di Malaysia yang boleh mengatasi kuasa dan kedudukan perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi. Okey, dan yang seterusnya ialah pindaan perlembagaan. Melalui ini dapat mendapat sokongan majoriti biasa. Yang kedua, mendapat sokongan 2/3 semasa bacaan kedua dan ketiga di kedua-dua majlis. Mendapat sokongan 2/3 semasa bacaan kedua dan ketiga di kedua-dua majlis parlimen serta persetujuan majlis raja-raja. Dengan mendapat sokongan 2/3 semasa bacaan kedua dan ketiga kedua-dua majlis parlimen serta mendapat persetujuan yang di-Pertuan Agong Negeri Sabah dan Sarawak, iaitu bagi pindaan berkaitan negeri-negeri tersebut. Seterusnya, pindaan perlembagaan 3. Perkara 159/4 melalui sokongan lebih 2/3 setiap dewan. Dan yang kedua ialah perkara 161/E perlu mendapat sokongan 2/3 setiap dewan dan disetujui oleh Yang di-Pertua Negeri Sabah dan Sarawak. Yang ketiga, perkara 159/5 perlu mendapat sokongan 2/3 setiap dewan dan perkenan Majlis Raja-Raja. Kesimpulannya ialah Perlembagaan Malaysia merupakan undang-undang tertinggi negara. Perlembagaan Malaysia yang digubal menjadi garis panduan dalam sistem pemerintahan, sistem politik dan sistem pentadbiran negara di samping memberi jaminan perlindungan kepada rakyat. Sekian, terima kasih.